Welcome to Anna Story. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Hai korang, hari ni Anna nak kongsi sedikit cerita seram. Kisah dia ini berlaku 2 tahun yang lepas. Waktu tu kita orang sekeluarga pergilah salah satu homestay yang ada dekat Perlis tau. Dan untuk menghadiri wedding sepupu kita orang lah kan. Kita orang duduk sana selama 3 hari. 3 hari 2 malam macam tu lah. Mula-mula sampai, semua ahli keluarga aku macam excited lah, macam teruja. Macam wow, mesti ni cantik gila je, macam ala-ala kampung punya style lah macam tu kan. So memang cantik. Adalah 3 unit rumah yang dibina secara berdekatan lah dekat kawasan tu. Rumah pertama yang terdapat dekat kawasan tu lah, kiranya ada 3 biji rumah yang berdekatan. So setiap rumah tu memang ada pangkin lah untuk kita lepak-lepak kan. So dekat pangkin ni lah tempat kami berkumpul. Kalau kita macam penat, kita berkumpul kat situ lah. Sebab kita orang memang satu keluarga memang rapat. Lepas tu kita orang ni suka macam buat something macam game untuk kita orang happy, untuk mengisi masa lapang. So setiap pintu kita takkan lock lah. Sebab kita nak bagi sesiapa je yang boleh masuk. Sebab kita punya keluarga je kan. Keluarga kita orang memang besar. Semua daripada Pak Lang, Mak Lang, Mak Teh, semualah. Semua tu dengan anak-anak dia sekali. Macam yang lelaki pula macam teruja lah, macam lepak depan parking tu nampak sawah padi macam tu kan. So macam happy lah kan. Sejak awal lagi lah kita orang semua memang suka sangat dan teruja dengan design rumah tu kan. Sangat berkemelayuan, tiang-tiang kayu kan diukir. Macam dekat bawah rumah tu macam ada sebuah buaian ala-ala raja lah. Lepas tu di bawah rumah tu pula terdapat sebuah pintu yang terkunci rapat. Dia macam umpama kalau korang tengok cerita ibu mentuaku yang Piramli tu, yang dia sewa dekat bawah rumah tu. Macam tu lah dia punya keadaan dia. Kisah seram ni bermula terjadi pada malam kedua, bila kita orang satu keluarga mula kena kacau tau masa tu. Oleh kerana semua orang letih sebab settle lah untuk perkahwinan tu, acara perkahwinan sepupu aku tu kan. Jadi sebelah malam semua terbongkang tau tidur. Memang semua penat lah. Bagi yang memandu kan, nak memandu balik tu, mereka pun dibagi keutamaan lah untuk tidur dulu kan. Yang lain-lain tu kita orang siap sedia lah barang-barang, siap barang-barang nak kemas, lipat baju dalam semua, nak standby nak balik macam tu lah. Kejadian aneh berlaku apabila anak buah aku mandi. Okay, then dia cakap sorang dalam bilik air tu. Masa tu dah scary lah. Aku macam fikir kenapa dia cakap sorang dalam bilik air tu. Bila tanya cakap dengan siapa, dia cakap dengan abang lah je kan. Baru tadi kita orang perasan dekat tangan dia ada macam banyak sangat mainan. Macam dekat sekitar katil berselerak dengan mainan kan. Pun macam pelik lah. Lepas tu mak dia lagi lah dah mula gelabah. Bila lah nak pakaikan baju anak dia tu, mak dia pun tanya lagi, mana dapat mainan tu dek? Dia cakap lah abang bagilah tadi. Dia cakap macam tu tau. Dia baru je berusia 2 tahun tau korang. So kata-kata dia semua kita boleh percaya lah. Lepas mandi tu mak dia pun terus lah tidurkan dia kan. Lepas tu mak dia keluar pergi lah dekat pangkin tu, kita orang lepak macam biasa. So tinggallah anak dia dekat dalam bilik tu. Apa yang memeranjat yang kita orang kan, kita masuk ke dalam, anak dia tu, dia punya kedudukan katil tadi tu beralih ke tempat lain. Macam dia duduk dekat situ, tiba-tiba dia beralih ke tempat lain. Lepas tu pelik tau, dia punya permainan bersepah. Padahal mak dia dah kemas tau tadi. Mak dia memang dah kemas, tapi bersepah balik. Tak tahu lah siapa buat kan. Masa tu berderau lah muka mak dia. Sebab dia kata mainan tu dia dah kemas lah lepas anak dia mandi tadi. Dia pun simpan lah balik kat bawah katil kan, tempat anak buah dia tu yang aku cakap tadi tu kan. Dan katil tu memang dia tak duduk. Katil lebih tu sebab di dalam bilik tu ada 2 biji katil tau. So kedua biji katil. So katil yang first tu di bahagian anak dia duduk. So adalah extra katil, extra bed lah dekat tepi tu. Memang tak ada orang pakai. Dia kata siapa pula yang pandai-pandai tergabur kan benda tu. Bunyi apa tadi tu Dia dah persoalkan lah. Macam dah macam pelik lah kejadian tu kan. Dalam bilik tu masa tu ada anak buah cousin aku tu je
Yang lain semua kat luar kan, tengah berborak kat pangkin tu. So macam pelik lah. Macam satu tanda tanya. Bila makcik aku kan duduk rehat kan, lepas tu dia macam dengar bunyi bising-bising tau. Bising sangat bunyi tu. Dia ingat cucu dia yang buat bising. Lepas tu dia marah lah. Dari ekor mata dia ada nampak macam seorang budak perempuan yang duduk tenung dia macam ni. Duduk tenung je dia. Bila dia toleh tak ada siapa pun. Mungkin hayalan dia macam tu lah. Dia ingatkan cucu-cucu dia kan yang duk main-mainkan dia. So dia pun carilah cucu dia. Melalui bayang perempuan tu kan. Bila dia sampai dekat bilik, tengok elok cucu dia tengah tidur. Nyenyak dia tidur. Lena je. Dia pun pergilah dekat kita orang yang dekat pangkin tu tadi kan. Kita orang cakap mana ada bunyi. Dia kata aku dengar bunyi bising lah dalam tu. Dia cakap tu kita orang kata kita orang tak dengar apa-apa pun kan. Macam pelik kan. Sebab apa tau. Dan memang dari tadi budak tu tidur. Budak-budak tu semua tidur kat dalam tu. Dia kata memang boleh rasa lah kewujudan benda-benda macam ni kan. Dulu jadi dia sampai ke kawasan homestay tempat kami nak tu lewat malam macam tu lah. Dia cerita kan. Sampai kan bila dia sampai dia dah rasa tak sedap badan lah. Dah rasa macam panas. Dia tengok orang lain okey je. So dia diam je lah kan. So memang dia diam je. Rupanya malam tu dia kena kacau kan. Mula-mula dia kena tindih tau. Lepas tu dia dengar macam nama dia kena seru. Macam weh macam contoh nama dia Salma kan. Salma macam tu. Kira macam tu asal. Dia cerita lah start pukul 2 pagi tu dia dah dengar lah bunyi ketuk-ketuk kan. Ketuk-ketuk tuk-tuk tuk-tuk macam tu. Memang tak henti daripada arah bawah pintu yang aku cakap tadi tu. Yang macam pintu kat bawah tu yang macam Piramli punya zaman kan. Dia dengar kat bawah tu lah. Esoknya dia cubalah duk kumpil-kumpil pintu tu kan. Tapi tak boleh lah. Lepas tu dia nampak kami pula yang cuba umpil-umpil pintu tu. Dia ingatkan kami pun dengar bunyi ketukan tu kan. Lepas tu malam yang kedua tu dia ceritakan lah ketukan tu makin kuat. Dia rasa macam dah start nampak bayang-bayang. Bayang-bayang tu makin dekat dengan dia. Macam dia kena gangguan lah macam tu. Time tu memang suara dia tersekat-sekat lah. Dan dia kata dia kena kacau sampai pagi tau. Time ayah aku nak bangun subuh baru dia rasa dilepaskan macam tu. Maksud aku cakap kan anak buah aku yang bayi lagi tu menangis daripada malam tadi sebab kena kacau. Lepas tu benda tu datang dekat dia pula. Macam tu lah kan. Pagi tu kan tak nak balik start lah kecoh-kecoh. Kita orang kecoh-kecoh lah. Korang nampak macam tu. Korang kalau dengar bunyi macam bising tu sorry sebab dia orang kat belakang tengah buat rumah. Kita abaikan bunyi kat belakang tu okay. Lepas tu kan kita sambung balik Rupanya malam tu ramai yang kena kacau. Sepupu aku ada 2-3 orang juga nampak bayang tu. Semua orang cakap bayang tu menuju kat pintu kat belah bawah tu. Macam ada something wrong lah dekat bawah tu. Pagi tu kita orang beli sarapan kat kedai homestay depan tu kan. Lepas tu penjual nasi lemak tu kata lah, dia kata duduk kat mana dia cakap kan. Sebab tengok happy je kan. Lepas tu borak-borak sampailah cerita misteri. Dia cakap rumah yang kat homestay tu yang dipindahkan dari tempat asal dia tu, rumah tu terbina zaman pemerintahan Inggeris. Tu aku macam macam tu. Macam sebab tu lah oleh sebab tu lah reka bentuk rumah tu macam menarik je. Owner sayang nak roboh kan. Sebab dia terlalu unik sangat. Memang cantik gila. Tapak lama lah dia bagi. Adalah juga berapa biji lagi tapi tak dipindahkan kat situ lah. Dia kata kalau tak percaya pergi lah tengok sendiri kat tepi tu dekat jauh sana tu. Masuk kat dalam tu korang akan jumpa. Macam tu lah dia kata kan. So masa balik tu kita orang pun pergilah kat laluan tu kat dekat laluan yang diorang cerita masa kita orang pergi beli sarapan pagi tadi kan. Memang pun ada. Kami pun pergilah. Lepas tu tengok-tengok memang ada beberapa buah lagi lah reka bentuk dia sebiji macam homestay yang kita orang duduk tu. Tapi dia cuma buruk sikit lah. Mungkin sebab tak ada orang yang nak repair. Tak ada orang yang nak orang kata apa, nak kasih bersih benda tu kan. Kata orang gerai tu kan rumah homestay tu telah pun cat. Lepas tu kat di banner yang baru lah. Itu lah nampak cantik. Tapi asalnya rumah tu dah usia 80 tahun lah. Lama lah korang. Malam yang kami beli burger tu dia cakap dia terkedu lah sebab nampak kami semua happy sangat duduk kat homestay tu.
Lepas tu dia kata nampak macam ada someone yang pandang dari jauh dekat buayan tu. Dia orang nampak macam tu lah, tapi dia orang tak cerita pun. Patutlah masa duduk kat homestay tu, bila orang kampung lalu, dia pandang-pandang macam pelik je. Kenapa orang tu boleh duduk kat situ Macam kita orang boleh duduk kat situ sampai 3 hari 2 malam. Korang rasa macam mana? Memang hebat lah kita orang kan. Macam yelah, tak lebih dia pada kita. Macam tu lah. Tapi apa-apa pun, Alhamdulillah kita orang tak ada kena apa-apa. Kita orang rasa macam sampai kat rumah Alhamdulillah lah, tak ada ganggu apa-apa. Tak ada yang lebih daripada tu pun, yang ikut balik ke, tak ada lah, memang tak ada. So korang kalau minat konten ni, ataupun korang yang termasuk, tertekan, tertengok, lupa like, subscribe dan share Erna punya channel. So semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. So kita akan jumpa ke next content. Okay, bye. Assalamualaikum.